Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah. Menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu. Di Manis FM setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di FB Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6, selok yang ke-10. Kitab Safinatun Najah, edisi Jawi, muka surat 2, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia, dan keenam daripada 6 rukun iman, percaya pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, baik iaitu iman dan ta'ah. Dan jahat takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, jahat ni kufur dan maksiyah. Baiknya dan jahatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiknya dan jahatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni daripada kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu yang dipanggil qada, dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah dipanggil qadar. Jadi rukun iman yang ke-6 keluar 2 pegangan. Yang pertama, beriman dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, dan beriman dengan qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Sekalian perkara yang berlaku, sama ada perkara baik, iman dan ta'ah, perkara jahat, kufur dan maksiyah, perkara yang berlaku di bumi, di langit, perkara yang berlaku di dunia, dan juga perkara yang berlaku di hari akhirah yang tidak ada penghujung, akhirah dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ianya adalah datang daripada qada, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Jadi pembicaraannya adalah berkaitan dengan qada terlebih dahulu. Pegangan yang pertama daripada 2 pegangan pada rukun iman yang ke-6. Kemudian selok yang terdahulu saya membicarakan berkaitan dengan perkara jahat. Perkara jahat, kufur dan maksiyah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah, ijma' ahli sunnah wal jamaah. Perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terdahulu saya sudah datangkan
dengan dalil-dalil ayat Al-Quran hak berkaitan dengan perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun Mu'tazilah, golongan yang berpegang dengan pegangan yang terpesong, pegangan yang sesat, Allah Subhanahu wa taala hanya mengqadakkan perkara yang baik. Allah tidak mengqadakkan perkara yang jahat. Perkara jahat yang berlaku, kufur dan maksiat, Allah hanya mengetahui. Pegangan Mu'tazilah ini khilaf di kalangan ulama, sama ada pegangan yang kafir, kekal ke selama-lamanya, ataupun pegangan yang fasik, lagi mubtadi', pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah i'tiqadiyah. Neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak dihukumkan kafir sekalipun. Dalam kitab-kitab yang besar, dia akan mendatangkan hujah-hujah Mu'tazilah. Termasuk Mu'tazilah menggunakan beberapa ayat Al-Quran dengan pemahaman yang salah, dengan penafsiran yang salah, dan juga dengan hujah-hujah akal. Dengan hujah-hujah akal, sebab Mu'tazilah ini dia pergi kepada tahsinul akli, takbihul akli, maknanya pergi pada logik akal. Nak menentukan perkara tu baik, tilik kepada akal. Nak menentukan perkara tu buruk, tilik pada akal. Jadi akal tidak menerima bahawa perkara yang jahat, kufur dan maksiat datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Tak logik akal pada pandangan Mu'tazilah. Yang mana slot yang terdahulu saya ada menceritakan bahawa insya-Allah saya akan mendatangkan beberapa hujah akal Mu'tazilah, walaupun saya terkadang teragak-agak dan bersalah untuk mendatangkan hujah akal Mu'tazilah, sebab telah agak logik akal Mu'tazilah. Kalau kita cakap teranung agak makan. Agak makan akal Mu'tazilah ni. Tetapi akal-akal Mu'tazilah ini saya pernah dengar daripada mereka-mereka yang berpegang akidah salah sebelum mereka bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mereka bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menceritakan kenapakah mereka berpegang perkara jahat Allah tidak mengqadakkan. Di antaranya mereka menggunakan hujah akal yang kebetulan sama dengan hujah akal puak Mu'tazilah. Walaupun seseorang yang berpegang terdahulunya dengan pegangan yang terpesong yang sesat, pegangan Mu'tazilah, mereka tidak membaca pun buku-buku akidah Mu'tazilah. Tetapi mereka menggunakan logik akal sendiri yang kebetulan menyamai logik akal dalam kitab, yang di antara kitab hak digunakan pakai oleh Mu'tazilah. Satu laginya yang saya biasa jumpa, mereka yang terdahulunya berpegang dengan akidah yang terpesong yang sesat, rukun iman yang keenam yang sangat jelas, sangat nyata, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Hadis itu kita ingat pun mungkin, tak ingat pun mungkin, tapi terjemahannya di keenam rukun iman. Rukun iman yang keenam, dan beriman dengan qada dan qadar Allah, perkara baik, qada dan qadar Allah, wa syarrih, dan perkara jahat, qada dan qadar Allah. Sangat jelas, sangat nyata di rukun iman keenam. Tapi berpegang dengan akidah yang terpesong, bermula daripada umur baligh sampai ke umur sudah tua, barulah menyedari bahawa pegangan tu pegangan yang terpesong, pegangan sesat. Alhamdulillah sempat bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, mati dalam pegangan yang terpesong yang sesat, tak ada bahagianlah pada hari akhirah. Yang saya bertemu ni di kalangan orang yang sembahyang, puasa tidak pernah tinggal, di kalangan ayah haji, mak haji.
Ni bukan cerita orang-orang yang zahirnya orang yang jauh daripada agama. Zahirnya orang yang tak peduli agama, bukan. Zahirnya beragama, tetapi bukan beragama sebenar, sebab tanpa menyempurnakan keenam-enam rukun iman. Jadi usuluddin tapak agamanya tidak lengkap. Jadi bila tapak agama tidak lengkap, tidak dinamakan orang tu beragama walaupun zahirnya beragama. Jadi di antara yang biasa diberitahu, kenapakah mereka berpegang perkara jahat bukan datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata kerana banyak ceramah-ceramah, tazkirah-tazkirah. Sebelum penceramah, pentazkirah menutup ceramah dan tazkirah, penceramah pengkuliah ni akan menyatakan bahawa yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Ini penceramah pengkuliah. Sebelum mereka mengakhiri ceramah dan kuliah mereka, mereka menyebut yang baik daripada Allah, yang buruk, yang kurang baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Itu adab percakapan yang saya sudah sebut berulang kali. Surah An-Nisa ayat yang ke-79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku dekat yang Muhammad datang daripada Allah, dan apa-apa keburukan yang berlaku dekat yang Muhammad datang daripada diri engkau sendiri. Ini adab percakapan. Surah An-Nisa ayat yang ke-79. Surah An-Nisa ayat ke-78 ini pegangan. Dua ayat ni memang saya sebut berulang kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78, "Qul kullum min indillah." Kata alimu ya Muhammad, sekalian perkara datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan rukun iman yang keenam. Sekalian perkara datang daripada Allah. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, "Wabil qadari kullih." Dan engkau beriman dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah sekaliannya, baik ataupun jahat, datang daripada kehendak Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi, penceramah tutup ceramah dan tazkirah tadi dengan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari saya. Itu adalah ayat Al-Quran. Bukan penceramah, bukan pengkuliah. Itulah cakapan kita. Kita wajib beradab dengan bahawa bercakap seumpama itu. Yang baik kita sandar kepada Allah. Yang buruk, yang tak baik, kita sandar pada diri kita sendiri. Kelemahan, kecuaian diri kita sendiri. Haram kita menyandarkan perkara yang tak baik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya-Allah saya akan pericikan hak berkaitan dengan adab percakapan, dalil ayat Al-Qurannya mana, dalil hadis Nabinya mana. Jadi hak di hujung ceramah dan kuliah itu adalah adab percakapan. Itu bukan pegangan. Pegangan sebagaimana kita hafaz rukun iman ke-6, baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hak hujah akal yang biasa diguna pakai, yang biasa terdahulunya berpegang akidah Mu'tazilah, yang hujah akal ini sebagaimana hujah akal Mu'tazilah, kalaulah perkara jahat, kufur dan maksiat, qada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar, jaga moleklah ni. Ini saya datangkan hujah akal Mu'tazilah ini untuk kita jadikan sempadan. Jangan jadi yang kita jadi termakan pula ni. InsyaAllah saya akan
cerita secara cermat, hati-hati. Sebab macam saya sebut tadi, teragak-agak sayanya sebersalah nak datangkan hujah akal Mu'tazilah. Tetapi hujah akal Mu'tazilah ni memang saya sudah bertemu di kalangan mereka yang terdahulu berpegang dengan akidah yang terpesu, yang sesat ni. Itulah hujah akalnya. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala mengqadakkan perkara jahat, kufur dan maksiat. Kalau Allah mengqadakkan perkara jahat, kufur dan maksiat, maka qada Allah pasti berlaku. Qada Allah pasti berlaku. Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun, Nabi kata. Barang yang mendaki oleh Allah akan berlaku. Perkara yang tidak dikehendaki Allah tidak akan berlaku. Maka apabila Allah menghendaki perkara jahat, maka berlaku adalah perkara jahat. Kalau Allah kehendak tiba-tiba tidak berlaku, maka di manakah sifat iradah Allah dan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi apabila Allah kehendakkan perkara jahat, maka pastilah perkara jahat tadi berlaku. Maka berlakulah perkara jahat pada seseorang. Seseorang kufur kerana Allah mengqadakkan pada azal ianya kufur. Seseorang melakukan perkara maksiat kerana Allah qadakkan pada azalnya akan melakukan perkara maksiat. Sampai masa di hari akhirah, seseorang yang kufur yang diqadakkan oleh Allah, seseorang yang melakukan maksiat yang diqadakkan oleh Allah akan diseksa oleh Allah dalam api neraka. Kenapa diseksa di dalam api neraka? Kerana mereka kufur dan melakukan perkara maksiat. Dah kekufuran dan maksiat itu datang daripada qada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengqadakkan pasti berlaku. Hamba tidak boleh lari daripada qada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berlaku, di hari akhirah diseksa kerana kekufuran dan kemaksiatan yang hamba terikat dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zalim Allah Taala seumpama tu. Nanyalah Allah yang mengqadakkan perkara jahat, kufur dan maksiat, berlaku perkara yang Allah qadakkan, Allah hukum pula dengan Allah seksa pula pada hari akhirah. Nanya seumpama tu. Dah aci seumpama tu. Nanya dah aci tu ayat teranung lah sikit. So, ayat kitabnya zalim lah, ayat Mu'tazilahnya zalim lah. Kalau seumpama tu, mustahil Allah Ta'ala zalim. Bila mustahil Allah Ta'ala zalim, maka Allah tidak menghendaki perkara jahat, kufur dan maksiat. Seseorang sendiri yang memilih dan melakukan kekufuran dan kemaksiatan bukan datang dari qada Allah. Allah hanya mengetahui seseorang akan dihukum pada hari akhirah dengan kekufuran dan kemaksiatan yang dilakukan yang bukan datang dari qada Allah. Allah hanya mengetahui pada azal seseorang akan memilih dan melakukan kejahatan, mereka dihukum pada hari akhirah, barulah ngam-ngam. Ini akal Mu'tazilah. Jadi itu alasan akal. Kita ahli sunnah wal jamaah, kalaulah perkara jahat yang berlaku bukan datang daripada qada Allah, bererti banyaklah perkara yang berlaku di bawah kekuasaan Allah, di bawah kerajaan Allah, berlaku perkara yang Allah tidak kehendak. Bawa kepada banyaklah berlaku di dalam kerajaan milik Allah Subhanahu Wa Taala barang yang Allah tidak kehendak. Sebab kita maklumlah kejahatan dengan kebaikan, banyak kejahatan. Satu dunia, orang Islam dengan orang kafir, satu dunia bukan ketika di negara kita. Orang Islam hanya 1/4, 1/5. Yang selebihnya adalah orang kafir. Kekafiran mereka bukan kehendak Allah, jadi banyaklah berlaku di dalam kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala bukan barang kehendak Allah.
Banyak perkara maksiat yang berlaku. Termasuk maksiat dilakukan daripada orang Islam sendiri yang bukan datang dari kehendak Allah. Berarti banyaklah berlaku di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala barang Allah tidak kehendak. Dan kalau Allah kehendak, macam alasan Mu'tazilah tadi, jadi seperti zalim Allah Ta'ala. Jadi kita kena faham dahulu apakah makna zalim. Makna zalim ni ada 2-3 makna zalim. Saya ambil satu sajalah makna zalim. Zalim ni kita rentah barang yang bukan milik kita pada perkara yang tidak diizinkan oleh tuan dia. Zalim ni dia ada beberapa makna. Saya ambil satu makna. Memerintah satu perkara yang bukan milik. Yang tidak diizinkan oleh pemiliknya. Itu dipanggil zalim. Makna zalim contohnya, kita menggunakan mata yang bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat akan perkara yang Allah tidak izinkan. Zalimlah kitanya. Kita mendengar dengan telinga kita milik Allah akan perkara-perkara yang tidak diizinkan Allah untuk mendengar, maka zalimlah. Kita menggunakan lidah kita milik Allah, berkata-kata barang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil zalimlah gitu. Sebab kita kata bukan barang milik kita pada perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita balik kepada Allah Ta'ala yang mengqadakkan perkara jahat. Allah yang mengqadakkan perkara jahat. Allah qadak tu barang milik siapa? Barang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak zalimnya di mana? Bukan Allah kata barang bukan milik Allah. Manusia milik Allah. Syurga neraka milik Allah. Allah nak atur manusia baik, dibalas dengan syurga, milik Allah. Allah nak atur, nak qadakkan manusia kepada perkara jahat, kufur dan maksiat, dibalaskan dengan neraka, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak letak zalim tu di mana? Sebab milik Allah. Milik Allah. Nak timbul zalimnya di mana? Zalim tadi reta perkara yang bukan milik pada perkara yang tidak diizinkan oleh pemilik yang sebenar. Sekarang Allah reta manusia ni atas dunia ni. Manusia ni milik Allah. Allah reta dengan kehendak Allah. Dengan ketentuan Allah. Nak timbul zalim di mana? Jadi, tak kena dengan makna zalim tu. Tak kena dengan makna zalim. Sebab Allah kata barang milik Allah Ta'ala sendiri. Fatuba liman qaddartu alaihi khair wa wailun liman qaddartu alaihi syarr. Nabi kata, celakalah bagi hadis kursi. Celakalah bagi sesiapa yang bahagialah bagi sesiapa yang aku takdirkan atasnya kebaikan, dan celakalah Tuhan kata bagi sesiapa yang aku takdirkan atasnya kejahatan. Jadi bahagialah orang yang aku takdirkan kebaikan. Sebab apa? Milik Allah. Celakalah orang yang aku takdirkan kejahatan. Milik dia. Nak timbul zalimnya di mana? Contoh beginilah. Ini di antara contoh yang biasa digunakan oleh Tok Guru. Barang kita. Barang kita. Kita nak buat itu, nak buat ini, barang kita. Nak timbul kata zalim macam mana? Ni contoh. Hak biasa Tok Guru saya buat contoh. Kita ada kasut comel, kasut mahal. Tapak pun tebal molek. Kita ada kasut lama, kasut tu murah je. Tapak pun tak tebal mana. Kasut kita tu, hak baru, hak mahal, hak tapak tebal tu hak kita. Kasut hak murah, hak tapak biasa-biasa je hak kita. Tiba-tiba, kasut hak mahal, kita pergi kebun. Masuk kebun, kita bawa pakai kasut mahal. Pergi bandar, pakai kasut murah.
Dah tu nak petikar macam mana? Barang milik kita. Kok pandai kita lah kita nak pakai gimana pun. Kasut mahal tu mana menasabah pergi kebun. Menasabah pergi kebun. Sebab kasut tu tapak dia tebal. Kalau pergi kebun terpijak apa-apa benda tajam, insya-Allah lah taklah tembus kena kaki. Tu hikmah dia. Kebijaksanaan dia. Sebaliknya kenapa masa pergi bandar tak pakai kasut mahal? Pergi kebun pakai kasut mahal, pergi bandar pakailah juga kasut mahal tu. Kena pakai kasut murah je pergi bandar. Sebab apa? Sebab bila masuk waktu sembahyang, nak berhenti semayang. Kalau kasut mahal-mahal, tak selamat. Ambil dia orang. Kalau kasut lama buruk pula, dah lah buruk, murah pula, siapa nak ambil? Tak ada orang nak ambil. Kita semayang pun tak mikir hal kasut. Tu hikmah dia. Kebijaksanaan cuma nak ceritanya. Orang boleh persoal tak? Kasut mahal, kasut murah, kasut baru, kasut buruk tu. Kita pergi ke mana? Tak boleh orang nak persoal sebab milik kita. Begitu juga. Manusia ni milik Allah. Allah jadikan manusia dengan kehendak Allah. Allah kehendakkan manusia tu baik, iman dan ta'ah. Dimasukkan ke syurga. Itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertuahlah, berbahagialah seseorang yang ditakdirkan kebaikan. Sebaliknya, Allah takdirkan kejahatan, kufur dan maksiat pada seseorang. Akhirnya, dibalas dengan api neraka. Itu barang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk lawan Mu'tazilah lah. Untuk canggah Mu'tazilah, hak ni kita biasa sebut ni. Cuma mungkin kita perasan ke tak perasan. Kita biasa sebut, dimasukkan ke syurga dengan kurniaan Allah. Dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimasukkan dalam syurga dengan kurniaan Allah. Dimasukkan seseorang hamba ke dalam neraka dengan keadilan Allah. Kedua-dua ayat ni untuk canggah, untuk tolak Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah, seseorang yang beriman dan beramal soleh, dimasukkan ke syurga bukan kurnia Allah, tetapi kewajipan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak, kita ahli sunnah tak. Kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, dimasukkan ke dalam neraka orang yang kufur dan maksiat. Yang kufur dan maksiat itu qada Allah. Dengan keadilan Allah. Sebab Mu'tazilah menyatakan, kalau ahli sunnah berpegang, kekufuran dan kemaksiatan itu qada Allah, dimasukkan ke neraka kerana kekufuran dan kemaksiatan yang datang dari qada Allah, itu zalim. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana barang milik dia. Jangan persoal situ. Berarti setakat tu je. Sebab, kalaulah nak turut akal Mu'tazilah, ni jadi akal panjang-panjang ni, dia akan jadi hanyut nanti. Akal panjang-panjang ni. Kalau nak turut akal Mu'tazilah, dia akan jadi banyak persoalan. Dia akan banyak perkara yang kita nak persoalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak perkara yang akhirnya kita akan nak mempersoalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu soalan. Ini sikap manusia. Akhirnya akan timbul persoalan. Manusia semua ni Allah yang jadikan. Timbul soalan, dah Allah siapa yang jadikan? Ni. Dia apabila timbul soalan. Dia akan mari macam-macam. Allah jadikan manusia. Dah Allah siapa jadikan? Ni. Kalau banyak sangat soalan, dia ada hak dia. Kita menyoal untuk pemahaman, tak ada masalah tu. Kita nak menyoal untuk kepahaman kita. Tapi ada hak dia, ada sakatan dia. Jangan lebih-lebih. Siapa haknya? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang ditanya akan pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kamu yang akan ditanya pada hari akhirah. Ada ni. Tapi memang Allah Ta'ala sudah menyatakan kepada Nabi SAW
Ya Muhammad, inna ummataka la yazalu yakulu ma kaza ma kaza. Ya Muhammad, umat engkau sentiasa akan berkata-kata. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa yang Allah qadakkan perkara jahat contohnya? Hatta yakulu hazallah khalaqal khalq. Faman khalaqallah. Akhirnya dia akan tanyalah pula. Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Siapa yang menjadikan Allah? Ini. Apa? Banyak pertanyaan. Banyak persoalan. Ini dalam bab akidah. Faham? Pegang. InsyaAllah selamat kita di hari akhirah. Kalau kita turut akal Mu'tazilah, perkara jahat Allah tidak mengqadakkan. Allah hanya mengetahui seseorang hamba memilih dan melakukan kejahatan. Jadi, hamba yang memilih dan melakukan kejahatan yang bukan qada Allah dihukum. Dikira tu barulah adil, ngam-ngam. Kalau kita nak pakai akal Mu'tazilah ni, itu kalau dia kata Allah tidak mengqadakkan perkara jahat. Allah mengetahui. Allah kuasa tak nak menjadikan orang yang kufur dan maksiat tadi ni yang Allah tidak qadakkan. Allah tidak qadakkan. Allah mengetahui seseorang akan kufur dan melakukan maksiat, tapi Allah tidak qadakkan. Allah hanya mengetahui. Baiklah, Allah tidak qadakkan kekufuran dan kemaksiatan, Allah hanya mengetahui. Bila Allah mengetahui seseorang akan memilih untuk melakukan kekufuran dan kemaksiatan, yang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak qadakkan, Allah kuasa tak nak menjadikan seseorang yang Allah tidak qadakkan, Allah tidak qadakkan kekufuran dan kemaksiatan tadi itu, Allah kuasa tak nak menjadikan seseorang yang asalnya nak memilih kekufuran dan kemaksiatan, Allah kuasa dan nak jadikan mereka kepada tinggal kekufuran dan kemaksiatan. Pasti jawapan dia Allah kuasa. Kenapa Allah tidak gunakan kuasa? Supaya Allah jadikan hati seseorang yang nak memilih kekufuran dan kemaksiatan tu jadi bertukar. Biarlah dipilih keimanan dan ketakwaan, syurgalah dianya. Allah tidak kehendak. Tapi Allah kuasa untuk menjadikan hati seseorang yang akan memilih kekufuran dan kemaksiatan. Allah kuasa untuk menjadikan hati dia bertukar kepada memilih keimanan dan ketakwaan. Allah kuasa. Tapi Allah tidak gunakan kuasa. Allah membiarkan. Akhirnya seseorang yang Allah biarkan memilih dan melakukan kekufuran dan kemaksiatan, akhirnya Allah masukkan ke neraka. Walau Allah boleh ubah. Ni. Oh, jadi gitu. Nak timbul zoling juga. Pada ni. Sebab tu saya sebut dah permulaan tadi. Teragak-agak saya. Nak cerita hak akal ni. Kesimpulannya, kita faham, kita pegang. Perkara baik dan jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Setakat tu je. Kita berpegang. Apa yang telah qadakkan, baik ataupun jahat, ada hikmah dia belaka. Sebab Allah Ta'ala jadikan tidak jadi sia-sia. Semuanya ada hikmah. Kita berpegang seumpama tu. Apa hikmah Allah Ta'ala jadikan hamba kufur dan maksiat? Hikmah hanya Allah yang mengetahui. Alhamdulillah. Kita semua di kalangan sidang pendengar sekalian, kita semua Allah qadakkan pada azal di kalangan orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita ni kekal atas keimanan dan amal soleh. Mudah-mudahan kita di kalangan orang yang bertubuh. Lepas tu yang lain-lain yang Allah qadakkan kufur dan maksiat, itu bukan kerjaan kita. Itu adalah kerjaan Allah. Barang di bawah milik Allah. Barang di bawah kekuasaan Allah. Allah kehendak kebaikan, bertuah. Allah kehendak kejahatan, maka celakalah seseorang. Kita minta berlindung daripada hak qadak kejahatan ke atas diri kita. Alhamdulillah, dengan qadak Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara baik kepada kita, beriman dan beramal soleh. Datang dari qadak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perbanyakkan kesyukuran dengan keimanan dan ketakwaan yang Allah qadakkan ke atas diri kita. Hakiki kitanya, la haula wa la quwata
illa billahil aliyyil azim. Hakikinya, kita tidak ada kemampuan untuk melakukan kebaikan dan kita tidak ada kemampuan untuk meninggalkan kejahatan, melainkan kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sidang pendengar, saya hanya datangkan satu sajalah hujah akal Mu'tazilah yang banyak diguna pakai oleh mereka yang terdahulunya berpegang dengan akidah yang terpesong. Ada lagi lah hujah-hujah akal yang memang saya pun tak payahlah. Bila sidang pendengar belajar banyak-banyak, jumpa kitab yang lebih besar, insya-Allah sidang pendengar akan jumpa lagi lah hujah-hujah akal Mu'tazilah yang lain. Selain daripada hujah akal Mu'tazilah yang saya sebut tadinya, diguna pakai oleh mereka yang terdahulu, berpegang atau akidah yang terpesong, perkara jahat bukan qada Allah. Sebab apa? Kalau perkara jahat qada Allah, dihukumkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zalim Tuhan, nanya Tuhan buat seumpama tu, dan aci Tuhan buat seumpama tu. Siapa kita nak persoal akan barang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu tadilah nak kena faham apa makna zalim. Sesalah akal Mu'tazilah, cukuplah dengan satu akal Mu'tazilah. Jadi sebelum saya nak pergi kepada adab percakapan. Tapi adab percakapan ni sentiasa saya sebut dalam tiap-tiap slot pembicaraan rukun ke-6 ketika membicarakan perkara baik dan jahat, qada dan qadar Allah. Saya akan sentiasa iringi dengan adab percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk datang dari kelemahan diri sendiri. Itu saya sentiasa akan ulangi. Tapi insyaAllah di slot akan datang saya akan memperincikan hak berkaitan dengan dalil ayat dan hadis Nabi, hak berkaitan dengan adab percakapan. Saya nak pergi kepada, kalaulah kita sudah kemah pemahaman kita, perkara baik, perkara jahat, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara baik, perkara jahat, datang daripada qada dan qadar Allah. Kejap dah pegangan kitanya. Kemudian kita berpegang kejap, sekalian perkara datang daripada qada dan qadar Allah. Perkara yang berlaku di bumi, perkara yang berlaku di langit, perkara yang berlaku di dunia sekarang, perkara yang berlaku di hari akhirah nanti, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti qada dan qadar Allah tidak ada penghujung. Ta'alluq qudrah, ta'alluq ilmu, ta'alluq qudrah, ta'alluq iradah, ta'alluq ilmu tidak ada penghujung. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada penghujung. Sebab apa yang akan berlaku di hari akhirah adalah perbuatan Allah. Qada kehendak Allah yang bersifat dengan iradah tu ta'alluq iradah, tidak ada penghujung. Sebab apa yang akan berlaku di hari akhirah telah diqadakan oleh Allah pada azal. Dan apa yang akan berlaku pada hari akhirah yang tidak ada penghujung, Allah mengetahui pada sedia kala dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Jadi perbuatan Allah tidak ada penghujung, kehendak Allah tidak ada penghujung, pengetahuan Allah tidak ada penghujung. Baik jahat, qada dan qadar Allah. Perkara yang berlaku di dunia, di akhirah, qada dan qadar Allah. Kemah dah kita di situ, maka pastilah kita akan berpegang. Seseorang akan dimasukkan dalam syurga, seseorang yang akan dimasukkan neraka telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sedia kala. Sebab baik iman dan ta'ah Allah telah qadakan pada azal. Maka syurga Allah telah qadakan pada azal. Kufur dan maksiat Allah telah qadakan pada azal. Neraka Allah Ta'ala telah qadakan pada azal. Sekalian yang berlaku, qada dan qada Allah. Yang berlaku ni termasuk yang berlaku di hari akhirah, syurga dan neraka, qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian yang berlaku, qada Allah, qada dan qadar Allah.
Sekalian yang berlaku ni bukan sekalian yang berlaku di alam dunia. Sekalian yang berlaku. Makna apa tu? Sekalian yang berlaku sama ada di alam dunia, sama ada di alam akhirah, sekalian yang berlaku datang daripada qada dan qada Allah. Berarti di hari akhirah seseorang syurga, seseorang neraka, Allah telah mengqadakan pada azal. Dan qada Allah mustahil berubah sama sekali. Kemudian macam mana kita? Macam mana sekarang lah. Allah qadakan beriman, beramal soleh. Mudah-mudahan qada Allahnya ahli syurga. Sebaliknya orang yang kufur kepada Allah sampai ke mati, maka qada Allah pada azalnya kekal neraka Allah selama-lamanya. Begitulah. Memang akan timbul pertanyaan. Kalau syurga neraka Allah Ta'ala telah qadakan, lepas tu macam sekarang lah. Macam mana? Atas bahagian masing-masing. Sebenarnya sabda Nabi SAW. Hadis ni kita tak pandai. Tapi kita pandai rukun yang keenam. Sekalian qada dan qadar. Termasuk syurga neraka Allah telah mengqadakan pada azal. Baik jahat qada dan qadar. Hak baik qada Allah, Allah baru syurga, qada Allah. Hak jahat qada Allah, Allah pun neraka, qada Allah. Jadi mana syurga dan neraka sekalian Allah telah qadakan pada azal. Kita tak reti hadis sekalipun, itulah pegangan kita. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba ma'akum an-nar wa minal jannah." Tidak ada kalangan kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali daripada neraka ataupun daripada syurga. Ini hadis Nabi SAW. Maka sahabat pun bertanya, "Afala nattakilu ala kitabina? Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina? Ya Rasulullah, adakah kami berserah jelah atas depan kami?" Nabi pun bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramalah kamu, maka tiap-tiap daripada kamu akan dipermudahkan bagi barang, bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Baginya, bagi seseorang. Jadi kalau Allah tetap dah tempatnya neraka, mudah-mudah je buat amal neraka, kufur dan maksiat. Allah qadakan ahli syurga, mudah-mudah je beriman, beramal soleh, mudah-mudah je nak belajar fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf untuk jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi Allah qadakan orang tu orang bahagia, ahli syurga. Allah akan qadakan jalan bahagia, iaitu beriman dan beramal soleh. Allah qadakan orang tu celaka, ahli neraka. Mudah-mudah je kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudah je melakukan perkara maksiat, perkara dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pergi kepada syurga dan neraka, Allah telah mengqadakan, kita cengang balik. Maka sidang pendengar kena balik kepada tapak asas bicara kita. Hak rukun yang keenam. Perkara baik, balasan syurga, Allah telah qadakan pada azal. Perkara jahat, balasan neraka, Allah telah qadakan pada azal. Sekalian perkara, qada Allah dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti syurga neraka pun qada dan qada Allah. Qada dan qada Allah tidak ada penghujung. Semua yang berlaku adalah datang dari qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah di slot akan datang saya akan menyambung lagi pembicaraan berkaitan dengan sekalian perkara, termasuk perkara jahat datang dari qada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Itu ada percakapan. Pegangan tetap baik jahat, yang berlaku di dunia, di akhirah, kesemuanya datang daripada qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diberi kekuatan pegangan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kepada kaum keluarga kita. Mudah-mudahan kesemuanya diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin.
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.